Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Aizil dalam channel The Fazakir. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana berkenaan dengan adab-adab Islam. Saya menggunakan buku ini, Adab-adab Islam. Dan pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana iaitu bab pada menyatakan adab-adab mengguna telefon. Adab-adab mengguna telefon. Ada 3 bab berkenaan dengan adab-adab menggunakan telefon ini. Bahagian pertama atau bab pertama ia menceritakan adab-adab berkaitan dengan pengguna telefon. Bahagian kedua menceritakan ataupun menerangkan kepada kita adab-adab orang yang menerima telefon. Dan bahagian ketiga menerangkan kepada kita adab-adab umum yang berkaitan dengan telefon. Baik, cuba kita tengok bahagian pertama, iaitu adab-adab berkaitan dengan pengguna telefon. Baik, yang pertama, adab yang pertama ialah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Iaitu pengguna telefon hendaklah mengikhlaskan diri ketika menggunakan telefon. Dengan keikhlasan yang ditunjukkan oleh pengguna telefon, maka ia akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ketika menelefon keluarga dengan tujuan untuk memuliakan mereka. Menelefon kaum kerabat bertujuan untuk merapatkan ukhuwah, hubungan, atau menghubungi kawan-kawan bagi mengukuhkan ukhuwah yang telah dibina, maka seseorang itu akan diganjari pahala kerana perkara demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan nombor terlebih dahulu. Iaitu, pastikan dengan baik nombor telefon yang akan kita hubungi sebelum kita menelefon agar kita tidak mengganggu orang yang sedang tidur ataupun mengganggu orang yang sedang sakit dan sebagainya. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga ialah memilih waktu yang terbaik. Iaitu menghubungi keluarga, menghubungi kaum kerabat, sahabat karib dan sebagainya. Ianya menyerupai ziarah sekalipun kedua-duanya berbeza. Oleh yang demikian, hendaklah kita memilih waktu yang terbaik dengan tidak menghubungi mereka pada lewat malam, pada waktu awal pagi, waktu rehat sebelum zuhur, kecuali jika ada kemaslahatan ataupun kemudaratan. Waktu-waktu tersebut tidak disunatkan untuk ziarah kerana mereka ada kerja yang perlu dilakukan. Maka pilihlah waktu yang terbaik untuk menghubungi mereka supaya segalanya berjalan dengan baik. Waktu yang terbaik ialah waktu yang tidak mengganggu orang yang akan dihubungi ataupun waktu yang tidak menyusahkan mereka. Dengan demikian, hubungan ukhuwah yang dibina akan lebih berkat dan kukuh dengan saling bertanya khabar antara satu sama lain. Maka pilihlah waktu yang tepat untuk berhubungan dengan mana-mana individu kerana manusia mempunyai kesibukan dan keperluan dan mereka juga mempunyai waktu tidur dan istirahat, waktu makan dan waktu bekerja. Kerana kita menelefon sama juga dengan kita menziarah.
Baik, adab yang keempat iaitu tidak mendial lebih daripada 3 kali. Mendial telefon seumpama menekan loceng atau mengetuk pintu ketika menziarahi kaum kerabat atau sanak saudara. Daripada adab-adab ziarah, kita tengok adab ziarah, kerana ziarah dengan telefon ni seumpama benda yang sama, hampir sama. Jadi kalau kita tengok adab-adab ziarah ialah tidak mengetuk pintu atau menekan loceng lebih daripada 3 kali. Maka demikian juga mendial telefon. Janganlah melebihi daripada 3 kali. Kerana berkemungkinan mereka tiada di rumah ataupun sedang tidur. Dengan mendial telefon lebih daripada 3 kali dapat mengganggu orang yang sedang tidur, orang yang sakit, orang yang sedang berehat, kanak-kanak yang masih kecil dan sebagainya. Tidak dibolehkan menyakiti orang Islam yang lain. Kita boleh mendial lebih daripada 3 kali sekiranya darurat atau ada perkara yang penting dan hendak diselesaikan dengan segera. Bunyi deringan yang tidak kuat atau kebiasaannya seseorang itu tidak menjawab telefon kecualilah selepas 3 kali. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima, memulakan dengan salam. Orang yang menelefon orang lain seumpama orang yang mengetuk pintu. Oleh yang demikian, dia hendaklah memulakan dengan salam terlebih dahulu. Kebiasaan yang berlaku ialah orang yang menerima panggilan memulakan salam daripada orang yang menghubunginya. Perkara ini perlu diperbaiki supaya orang yang menghubungi terlebih dahulu memulakan salam. Tidak menjadi masalah sesiapa pun yang memulakan salam terlebih dahulu, akan tetapi yang terbaik dan yang paling beradab ialah orang yang menghubungi memberikan salam. Walau bagaimanapun, yang penting ialah memulakan dengan salam sebelum bercakap hal-hal lain. Adab yang kelima ialah memperkenalkan diri. Daripada adab-adab yang berkaitan dengan orang yang menghubungi ialah memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanyakan perkara yang lain. Memperkenalkan diri dengan berkata, Assalamualaikum, saya Fulan bin Fulan, ataupun saya Aizil bin Ibrahim. Dengan demikian, ia akan lebih mesra dan lebih rapat. Adab yang ke-7. Adab yang ke-7 ialah tidak memanjangkan percakapan tanpa ada perkara penting. Iaitu, perkara ini kebiasaannya berlaku kepada kaum wanita. Mereka memanjangkan percakapan tanpa hajat, seumpama menanyakan tentang makanan, minuman, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Kadang-kadang sampai kepada 2-3 jam. Ini dapat menyusahkan mereka apabila bil telefon meningkat. Mereka terpaksa membayar segala bil yang dikenakan sama ada atas kecuaian mereka atau sebaliknya. Dengan demikian, ia membawa kepada pembaziran dan Islam melarang umatnya membazir dalam semua perkara. Jangan memanjangkan perbicaraan tanpa alasan kerana khawatir orang yang sedang dihubungi itu mempunyai pekerjaan penting atau mempunyai temu janji dengan orang lain. Ini dahulu untuk kali ini, iaitu adab-adab menggunakan telefon, dan kita akan berbincang lagi adab-adab dalam Islam yang lain.
Sekian dahulu daripada saya, Ustaz Aizil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya, The Fazakir. Dan sesiapa yang belum subscribe, boleh subscribe di butang di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.